Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala, Dia yang memberi ilmu, Dia yang memberi faham, Dia yang memberi kita hidayah untuk buat seperti mana Dia mahu, dengan niat nak sukakan Dia. Kita tak mungkin dapat taat perintah Allah dengan cara yang Dia mahu, dengan niat nak buat apa Dia suka, melainkan diizinkan oleh Dia. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala tutup pintu kita, pintu hati kita, kita akan nampak. Kita tak akan nampak dan kita akan sesat. Jadi orang semua kat dunia ni melihat apa yang mereka buat yang salah tu betul. Orang yang buat yang betul, Allah buat dia lihat benda yang dia buat tu betul. Yang buat salah pun lihat benda yang dia buat tu betul. Sebab itu semua orang kata dia betul. Jadi orang yang ikut cara betul tu pun dah nak naik heran pula. Macam mana pula orang semua kata dia betul? Rashidi kata dia betul. Yang tak betul pun kata dia betul. Jadi yang mana satu betul dia kata? Kita jangan dengar cakap orang. Semua orang akan cakap dia betul. Kalau kita dengar pandangan orang, semua dia orang kata apa mereka fikir, mereka faham, betul. Tak ada kata mereka salah, tak ada. Allah buat mereka memandang apa saja mereka buat sebagai betul, walaupun salah besar. Jadi mereka melihat benda salah yang mereka buat tu betul, berterusanlah buat benda salah tu. Jadi apabila Allah sesatkan, maka tak ada siapa boleh beri petunjuk benda ni. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tak ada siapa boleh sesatkan. Jadi setiap orang merasai apa yang dia buat betul dan dia berterusan membuat benda yang salah yang dia anggap betul tu, sehinggalah Allah memberi hidayat kepada dia. Tak ada siapa boleh tukar. Tak ada siapa boleh buat dia faham, berada di jalan yang betul. Tak ada. Melainkan Allah. Maknanya melainkan dia mendapat hidayah. Jadi kita tak diperintah untuk memaksa orang berada di jalan yang betul, atau bersedih hati bila satu orang tidak berada di jalan yang betul. Sebab dia merasai apa yang dia buat yang tak betul itu betul. Allah yang buat dia merasai itu. Dia tak nak berubah lah. Sebab dia dah merasai apa yang salah yang dia buat itu betul. Jadi dia teruslah berbuat salah sampai dia mati, atau sehingga dia mendapat hidayah. Jadi yang membuat kita dapat hidayah, tak dapat hidayah ni tak ada siapa, melainkan Allah. Tidak Nabi-Nabi, tidak Rasul-Rasul, tak ada siapa. Yang boleh buat kita faham
Yang boleh buat kita nampak yang benar sebagai benar, yang buruk sebagai buruk, Allah je. Sebab itu kita kena buat doa. Ada doa Nabi ajar, supaya kita nampak yang benar sebagai benar. Kalau Allah buat kita nampak yang benar sebagai buruk, buruk yang sebagai benar, kita tidak akan berubah. Apa ni, Bos Samad, profesor orang India, Hindu, pukul 4:30 pagi pergi ke kuil untuk bersemayang setiap pagi. Dia beribadat sana. Nanti dia akan pergi 5:30 dia pergi kuil dia. Jauh. Dekat mana? Ada pudu. Dekat rumah dia. Rumah dia cerah. Rumah dia ceras. Dia pergi 5:30. Beribadat dekat kuil dia. Hanzalah tak boleh bangun untuk tahajud. Dia 5:30 pergi kuil dia tiap-tiap hari. Lepas tu baru dia pergi pejabat ni, GCSI. Dia merasai apa yang dia buat betul. Dia hanya tahu dia tak betul bila dia mati je lah. Yang dia tak masuk syurga, dibakar dalam api neraka. Padri, Nan, semua tu melihat amalan mereka yang tak betul tu sebagai betul. Cina-Cina, Sokong, Samin, semua mereka melihat amalan mereka yang tak betul tu sebagai betul. Sebab itu jangan kita cuba nak bertengkar dengan dia, nak cuba yakinkan dia yang apa yang mereka buat tu salah. Tak ada. Jangan kita ada niat tu. Kita ajak je dia. Hidayah bukan di tangan kita, bukan kita berkuasa memberi hidayah, memberi orang berubah. Jadi kalau satu orang berubah tu, jangan kita ingat kita punya usaha. Tak ada. Kita tak boleh buat satu orang melihat benda yang buruk sebagai buruk. Tak ada. Benda baik sebagai baik. Allah boleh. Sebab itu kita kena doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Tidak, kita akan menganggap benda yang benar sebagai buruk, buruk sebagai benar. Azri dulu bila dia buat, dia balik ke tempat dia melihat semua apa yang dia buat tu benar. Dia tak ada yang anggap salah. Sehinggalah dia diberi hidayah. Kalau dia tak diberi hidayah, dia akan sesat selamanya. Sehinggalah hari dia mati dan dia akan tahu benar apabila di akhirat. Sufyan akan tahu apa yang dia buat ni salah bila dia mati je. Sekarang cakaplah kat dia yang benar. Tak ada dia nak ikut sebab dia menganggap yang buruk yang dia buat tu sebagai benar. Jadi Allah Subhanahu Taala memberi hidayat. Tak ada siapa boleh bagi hidayat melainkan Allah. Tidak Nabi SAW. Nabi SAW, Allah SWT bagi tahu Nabi supaya jangan bersedih lantaran mereka tidak mau beriman. Nabi tak boleh buat apa. Dan Allah bagi tahu apa amal buruk dia tak ada kesan pada kamu. Janganlah kamu risau. Yang berkesan pada diri kamu hanya perbuatan kamu saja. Kamu tidak menanggung perbuatan salah mereka. Jangan kamu sedih. Misalnya Yazid buat amal salah, kenapa saya nak sedih pula? Saya tak menanggung kesalahan dia tu. Yang menanggung kesalahan yang dia buat tu dia lah, tak ada orang lain. Allah telah buat satu ketetapan, tak ada siapa menanggung dosa yang dibuat oleh orang lain. Dan tak ada siapa dapat kebaikan yang dibuat oleh orang lain. Jadi orang banyak masuk Islam hari ni. Kita hanya bercakap dekat YouTube yang sekarang di sana banyak masuk Islam, gereja saja di masjid. Kita tak dapat kebaikan.
orang yang masuk Islam tu. Orang yang masuk Islam tu dapat kebaikan amal dia lah. Kita dapat kebaikan bila kita mengajak dia lah. Kalaupun kita mengajak. Kalau kita tak ada buat kerja mengajak, takkan kita dapat kebaikan dari amalan mengajak tu. Dia masuk Islam, dia yang dapat kebaikan tu. Dia tak masuk Islam, dia dapat keburukan tu. Ya, tumpang gembira je tak ada apa-apa. Tumpang gembira. Tengok ramai orang masuk Islam. Kan? Tak boleh dapat bahagian dari kebaikan. Kebaikan apa yang kita buat lah. Apa kita buat, buruk atau baik. Buruk kita dapat buruknya, baik kita dapat baiknya. Yang penting kita taat, bukan turut gembira. Oh, ramai sekarang orang masuk Islam. Kau buat je. Bukan kau buat, Allah buat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kan, kalau gunakan kita kan, untuk buat kerja mengajak manusia kepada Allah, maka atas kerja yang kita buat tu, kitalah dapat kebaikannya. Kita tak buat, kita tak dapat. Orang masuk Islam, kita tak buat apa. Kita hari-hari pergi kerja cari dunia. Ya, makan, minum, tidur. Lain tak ada. Kerja dakwah pun tak buat. Kita tumpang suka je. Upload dekat YouTube. Sana banyak masuk Islam. Sana banyak masuk Islam. Itu berita je. Kita tak dapat bahagian daripada amal baik yang dibuat oleh orang lain. Begitu juga kita tak dapat bahagian buruk daripada amal buruk yang dibuat orang lain. Setiap orang bertanggungjawab atas amal dia. Kita ajak isteri kita supaya taat, dia tak nak. Kita tak ada tanggungjawab atas amal buruk dia. Kecuali kita tak ajak, kita dapat dosa tak ajak dia. Tapi tak dapat bahagian buruk amal dia. Jadi setiap orang, isteri, anak, keluarga, anak, isteri, bapa, semua bertanggungjawab atas dosa yang dia buat. Kita tak perlu sedih. Allah beritahu kepada Nabi, jangan kamu sedih. Salah mereka tu, kamu tak tanggungjawab. Mereka tak taat perintah Allah tu, kamu tak tanggungjawab. Kamu bertanggungjawab atas amal kamu ni. Aku suruh kamu ajak mereka, kamu buatlah. Kamu taat, kamu berjaya. Kamu tak taat, aku akan seksa kamu. Amal buruk yang dibuat oleh Hanzalah sekarang, saya tak ada tanggungjawab. Bukan, saya tak ada bebankan amal buruk dia. Dia tinggal semayang. Saya beban buruk dia. Mana boleh. Saya bukan guardian dia, penjaga dia. Saya hanya diperintah untuk menyuruh dia buat baik, mencegah dia buat buruk. Dia buat juga yang buruk. Siapa tanggung? Saya. Mana boleh. Allah SWT Tuhan yang tidak adil lah. Jadi orang Kristian menganggap Isa tu anak Tuhan dan dia disalib oleh Allah sebab nak ampunkan dosa semua orang manusia sejak dulu sampai kiamat. Konon banyak sangat dosa manusia ni buat. Untuk menghapuskan dosa-dosa semua tu, maka dia orang katalah Allah telah salibkan anak dia, korbankan anak dia. Itu tak make sense, tak ada langsung masuk akal. Agama karut. Agama orang bodoh sebenarnya. Tapi mereka menganggap apa mereka buat tu betul. Mereka menganggap sampai ke hari ni, daya tu, apa yang mereka percaya tu dia ingat betul. Tak ada siapa boleh tukar. Beritahulah orang Kristian tu sekarang. Dia percaya bahawa kalau kita nak selamat dari neraka, masuk syurga, kita kena percaya Isa anak Tuhan. Baru kita dapat pengampunan. Sebab Isa AS telah korbankan nyawa dia untuk dosa dia, untuk dosa seluruh manusia diampunkan. Allah korbankan. Jadi pahaman yang tak masuk akal ini diterima oleh orang yang sesat.
Jadi siapa yang disesatkan tu tak dapat diberi petunjuk. Siapa yang diberi petunjuk, tak ada siapa boleh sesatkan dia. Kehidupan dunia macam itulah. Semua orang merasa diri dia betul. Yang buat benda buruk pun rasa dia betul. Sebab dia diberi melihat amal buruk dia sebagai betul. Dan syaitan pula diberi oleh Allah kuasa nak buat dia tengok benda buruk yang dia buat tu betul. Macam Hanzalah sekarang, melihat amal buruk dia tu betul. Tak boleh dia ditegur tu. Boleh dia ditegur? Tak. Dimarah je dia. Kenapa dia marah? Sebab dia merasai benda buruk yang dia buat tu betul. Kan? Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh beri hidayah. Tak ada siapa boleh bagi hidayah melainkan Allah. Umar radhiyallahu anhu datang untuk bunuh Nabi. Ditahan oleh seorang sahabat, berlawan dia. Lepas tu dia cakap kat Ali, Umar, kau jangan cuba nak bunuh Nabi. Kau tengok adik kau tu sendiri pun dah masuk Islam. Allah buat tu. Terus dia tukar langkah dia. Dia nak pergi bunuh Nabi, pergi rumah adik dia. Dia dengar adik dia belajar agama. Dia terus masuk, pukul adik dia. Tarik janggut adik ipar dia. Lepas tu dia tengok ni Mashaf Quran ni. Ini apa ni? Mari aku baca. Adik kata tak boleh. Kau kena bersuci dulu. Pergi mandi. Bawa dia mandi. Dia baca. Dia tak ada niat nak suci pun. Allah buka hidayah. Allah buka dia faham ayat tu. Surah tu. Dan dia kata, mari bawa aku jumpa Muhammad. Daripada nak bunuh dia, dia masuk Islam. Abu Talib baik dengan Nabi, bapa saudara dia, macam bapa dia. Nabi tu macam anak dia, sayang dia, tak terhingga. Tak mau lihat Nabi tu susah. Tapi dia tak dapat hidayah. Tak dapat mengucap sampailah ke akhir hayat dia. Umar radhiyallahu datang nak bunuh Nabi. Allah bagi hidayah. Sehingga sampai satu waktu Allah Nabi bagi tahu kalau ada Nabi lepas aku, dia adalah Umar. Bagaimana orang Syiah kutuk Ali, Umar lah, kutuk Abu Bakar. Nampak sangat tak betul orang Syiah. Masih lagi ada orang nak ikut dia. Sebab mereka melihat apa mereka buat tu betul. Orang Syiah tak ada nak bertaubat. Tak ada nak buat yang betul. Sebab apa mereka anggap yang mereka buat yang salah tu betul. Jadi manusia ni berbondong-bondong masuk neraka. Dan waktu tu baru mereka merasa benar-benar percaya apa yang mereka buat yang dulu di dunia adalah salah. Baru mereka tahu. Dan pada masa itulah mereka menyesal. Kalau sekiranya kami dulu ikut Nabi-Nabi, pasti kami tidak jadi macam ni. Tapi tak ada guna lah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kehidupan akhirat tu, disitulah hari di mana yang manusia benar-benar faham apa yang benar dan apa yang salah. Apa yang mereka bertengkar di dunia ni, berselisih faham, akan dileraikan, akan dihuraikan. Hari ni kat dunia orang semua bertengkar, berselisih faham. Aku betul, yang sana kata aku betul. Tak ada siapa nak dengar.
Ya, kerana tak dapat hidayah. Tapi di akhirat nanti dia akan tahu. Macam Yazid ni, dia akan tahu. Sekarang dia tak berapa faham sangat. Ya, apa yang Allah cakap tu betul, tak ada salahnya. Yang salahnya yang bukan ikut apa yang bukan Allah cakap. Jadi manusia semua tak ada baca Quran. Baca pun Allah tak bagi faham. Kau tak ada hidayah. Macam mana nak ikut yang benar? Umum semua manusia ikut apa dia nak buat. Dia tengok juga orang lain. Dia jadikan pandangan orang tu sebagai betul atau tidak. Tengok saja kat YouTube. Berapa banyak orang mengata ini betul, itu betul. Semua kata betul. Satu orang kata baca ayat-ayat ni 1000 kali, 3 kali je. Semua penyakit, 1000 penyakit, semua hilang. 1000 penyakit. Dia tulis tu, orang tu nampak macam agama lah. Baca ni, semua ayat-ayat dia bagi tahu 3 kali. Hilang 1000 penyakit. Dan lepas tu takkan ada penyakit lagi datang kat dia. Dah jadi macam benda tak betul tu. Tapi dia tentu anggap tu betul. Kalau tidak, dia takkan keluarkan kat YouTube tu. Jadi orang yang tak dapat hidayat, percaya tu. Nampaknya ubat-ubat semua tak boleh pakai. Allah dah jadikan semua ubat-ubat. Semua tak payah guna. 3 kali je baca surah. Awak ingat ada tak orang percaya? Ada. Bukan tak ada, ada orang percaya. Terutama yang dah cuba macam-macam cara. Dah cara berubat dah macam. Baiklah cuba cara ni. Hanzalah tak percaya sebab dia belum sampai kuarter dia dapat sakit yang tak ada boleh sembuh. Doktor dah pergi, tu dah pergi. Baiklah baca ayat-ayat ni kan. 1000 penyakit hilang. Jadi tak ada siapa yang boleh hilangkan penyakit melainkan Allah. Tapi Allah untuk hilangkan penyakit, Allah perintah kita guna asbab. Jadi guna asbab tu perintah Allah. Makan ubat tak semestinya dadah lah. Ubat makanan yang baik, itu sebenarnya. Jadi sekarang banyak pil-pil makanan baik. Tapi banyak orang tak nak pakai. Dia nak pakai dadahnya. Sebab apa? Free. Macam Sufyan. Dia mana nak beli ubat? Dia nak ubat dari kerajaan ni. Kerajaan takkan nak bagi yang mahal, beli yang generik ubat kencing manis, darah tinggi. Darah tinggi punya ubat banyak boleh buat, produce drug. Itu jalan dia beli. Yang Sufyan dia bagi dapat free. Sekarang dia dapat darah tinggi, dapat kencing manis. Lama nanti dia dapat jantung, usus punya kanser. Lama-lama mati ya. Tak ada boleh hidupnya. Sufyan ni bukan jalan nak hidup, jalan nak mati. Bukan Sufyan ni, semua orang lah. Last, jalan mati. Kita semua berjalan hari-hari menunggu waktu yang kita ditentukan mati tau. Hari-hari kita jalan ni belum sampai lagi. Bila sampai mati ya. Kalau Hanzalah dia punya masa sampai tu pendek, dia bukan boleh sampai 60. Kata Allah dah 25, masa mati dah datang. Dia sakit ke, dia tak ada ke, dia berjalan ke, apa ke, mati. Jadi apa yang nak diharapkan? Sekarang Hanzalah tak ingat dia akan mati. Dia tengok muda ni banyak masa lagi.
Yang ku tengok banyak mati ni orang tua. Ada juga orang tua tak mati-mati ya. Sebab masa mati dia belum sampai. Jadi kehidupan kita di dunia ni hanyalah sementara untuk menunggu masa mati. Bukan bila dah bersara, dah tak ada kerja baru kita menunggu mati. Pakcik buat apa sekarang? Saya tanya dia. Dia kata RTM, rehat tunggu mati. Dia bukan masa itu ya sekarang. Setiap hari ada yang belum tua lagi, baru budak lagi, 1 tahun 2 tahun dah mati kan. Ada sampai 100 tahun tak mati lagi. Jadi apa faedah hidup tu kalau panjang umur dalam maksiat? Lamalah dalam neraka kan. Yang paling baik yang panjang umur dan selama berhidup dunia dalam kebaikan. Itu paling beruntung lah. Bukan panjang umur aja, murah rezeki. Panjang umur dalam amal ibadah, dalam taat kepada Allah. Sufyan. Sufyan tu menunggu mati. Sufyan, kau menunggu mati tapi dia tak menunggu. Dia menunggu mati bila dah sakit. Sekarang dia tak tunggu. Jadi bila kita merasa tunggu mati, kena tahulah apa nak jadi lepas mati. Kita takkan jadi tanah ya. Kita akan dikubur, mati sekejap, dalam kubur dah kena soal lah. Maknanya kita tak mati lah. Sebentar aja. Lepas tu dah kena soal lah. Maknanya kita hidup lah. Ruh kita tu lah. Kan? Dan ruh kita dapatlah seksaan. Dibaring dalam bara api, dihantar kala jengking. Tak ada siapa boleh dengar, melainkan haiwan. Jadi mereka yang dapat jawab semua soalan kubur, maka kubur dia jadi taman surga, daripada surga, sebahagian daripada surga. Kalau dia tak dapat jawab, sebahagian daripada neraka. Dan orang surga tu dibuka pintu dia. Dia kubur dia tengok surga. Dia rasa macam nak masuk sekarang. Orang neraka tu ditampakkan dia pintu neraka. Takut dia. Jadi kehidupan kubur boleh takut, boleh tenteram. Itu pun amal juga. Di situ pun kita dah tahu dah. Sama ada kita amal kita akan masuk neraka atau masuk surga. Dari situ ni, kalau takkan kita dalam neraka, macam dalam neraka, lepas nanti masuk surga pula. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kehidupan ni sementara di dunia ni bukannya kejayaan. Tak ada kelazatan sebenarnya. Apa lazat menunggu mati dan tak ada lazat macam. Jadi orang yang tak ingat mati ni, macam Rashidi, tak ingat dia mati ni. Yazid mana dia ingat mati? Masa sekarang dia ingat mati. Ada ceramah. Lepas ni habis lah. Wah kan. Hari-hari kita tengok orang mati, kita ingat dia mati, kita tidak. Kita hantar satu orang ke kubur mati, dia ingat dia mati, kita tidak. Kita juga jadi macam dia. Dia juga macam kita sekarang sebelum dia mati. Dia juga berjalan, dia juga makan, dia juga tidur, dia juga bekerja. Dia juga naik motor, lalu tu kan. Tapi sekarang dah aksiden. Kawan Hanzalah banyak dah mati. Hanzalah juga satu waktu akan mati. Tak tahulah sama ada aksiden tidak. Jadi kehidupan ni tak lama di dunia ni. Dia hanya perantaraan sebelum akhirat.
Dan di dunia ni maksud Allah jadikan kita di dunia ni untuk lihat siapa di antara kita yang baik amalannya. Bukan nak tengok siapa yang kaya, siapa yang banyak duit, siapa yang banyak kereta. Yang tengok siapa banyak kereta, siapa kaya ni kita, bukan Allah. Allah jadikan kita kat dunia ni hidup untuk tengok siapa di antara kita yang baik amalannya. Kami jadikan hidup dan mati untuk lihat siapa di antara kita yang baik amalannya, bukan yang kaya, tuan. Tapi yang kita sibuk hari ni macam Hanzalah, kaya ke tidak? Kita je yang sibuk tengok kaya tidak. Saya dah jadi jutawan, dah jadi bilioner, disenarai nama pula. Oh, mereka yang dapat kedudukan yang terkaya, berjaya. Jadi manusia semua fikir kaya dan berjaya. Sibuk dalam kehidupan dunia mencari harta. Berfikir siang malam macam mana nak jadi kaya. Sedangkan Allah bilang, aku jadikan mati dan hidup untuk lihat siapa di antara kamu yang baik amalannya. Nak baik amalan ni kena ada iman yang kuat. Tak boleh ada baik amalan kalau iman tak ada. Nak iman yang kuat ni kena buat kerja dakwah. Nak iman kuat ni kena mengucap 2 kalimah syahadah, jadi Tuhan mengangkat Allah, Muhammad tu Rasulullah, dan lepas tu kena buat kerja dakwah, kerja mengajak manusia kepada Allah. Yang belum Islam tu kita mengajak dia ucap kalimah, mana ada kita buatnya? Halim ada buat. Cuba Halim tanya di Halim, isteri Halim ada buat tak? Ajak orang bukan Islam ucap kalimah. Tak ada. Bila tengok orang bukan Islam doa dia supaya ucap kalimah, ada? Pun tak ada. Jumpa pun tak ada, cakap pun tak ada, doa pun tak ada. Maknanya kita tak buat kerja dakwah. Jumpa orang Islam, ada tak? Ajak dia, ingatkan dia tentang kalimah. Ajak dia buat kerja dakwah. Ajak dia supaya semayang, tak ada. Doa untuk dia pun tak ada. Tengok je orang Islam, tak ada doa. Doa pun tak ada. Ajak lagi tak ada. Jadi ada buat dakwah? Tak ada. Bila kita tak buat dakwah, mencegah mungkar, mana iman nak kuat? Hadis Nabi begitu. Apabila kamu lihat kemungkaran, nak kamu cegah dengan tangan. Tangan maknanya ajak dia kepada amal. Ajak, kalau kafir tu ajak dia terus mengucap. Lepas mengucap, ajak dia buat kerja dakwah. Yang dah mengucap, ajak dia buat kerja dakwah atau ajak dia kepada sembahyang, terus pergi masjid. Itu yang mencegah dengan tangan. Tidak, kita dah cakap kat dia, dia tak nak. Tidak, dengan doa. Itu tiga tak buat. Jadi setiap hari kita hanya tengok mana dapat duit. Pergi dakwah 45 minit, lepas tu hilang. Tengok siapa je ingat duit. Tengok orang tu macam mana dapat duit daripada dia. Doa, duit. Bagilah duit. Mana ada iman mau naik? Kata Nabi, kalau kamu tak boleh cakap, cegah mungkar cakap dengan hati, doa. Dengan doa ni selemah iman tau. Maknanya dapat selemah iman. Iman selemahnya, Nabi bilang. Maksudnya dengan doa saja, tak cakap dan tak dengan tangan, tak dapat iman kuat. Bukan mencegah mungkar dengan tangan nak pergi perang, bunuh orang kafir. Itu bukan dengan kuasa. Kuasa bukan tangan, beritahu. Tangan lain dengan kuasa. Tangan makna dengan perbuatan dia. Tak ada orang tafsir macam ni. Mereka semua tafsir dengan tangan, dengan menggunakan kuasa. Sama ada pergi perang atau kita jadi Perdana Menteri, ada kuasa, mesti boleh cegah mungkar dengan kuasa. Apa pula tu? Dengan kuasa, dengan kita punya kuasa.
kita jadi menteri agama, kita boleh guna dengan kuasa. Pergi jumpa, arah dia, jangan minum arak. Nak orang benci, tak ada orang nak benci. Kau menteri agama ke kau apa, dia benci masa kau ada dia lah. Lepas tu dia minum balik. Dia mencegah mungkar dengan kuasa ni, bukan dengan kita ada kuasa. Siapa pun boleh dengan perbuatan, maknanya kita ajak mereka terus buat amal baik. Kerana mungkar ni tercegah dengan amal baik. Mungkar tak cegah dengan amal buruk. Kalau kita mau mencegah mungkar dia dengan tangan, kita mesti ajak dia kepada amal baik. Amal paling baik mengucap. Amal yang kedua paling baik lepas mengucap, buat kerja dakwah. Ajak manusia kepada kebaikan, mencegah mungkar. Kalau tak dapat dengan percakapan dia, cakap je, ajak. Tidak dengan hati, iaitu dengan doa. Itulah selemah iman tau. Hadis ini jelas menunjukkan amalan mencegah mungkar ni menguatkan iman. Maknanya amalan kerja dakwah ni menguatkan iman, atau amalan mengajak manusia kepada kebaikan ni menguatkan iman. Siapa yang tak buat kerja dakwah, siapa yang tak buat kerja mencegah mungkar, siapa yang tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dia tak boleh iman kuat. Dia akan hanya orang yang mengucap kalimah iman tak ada. Orang yang mengucap kalimah iman tak ada, mesti tak boleh ahli syurga. Mesti masuk neraka. Ataupun dapat iman tak sampai tahap yang mana amal baik datang. Nak dapat amal baik atau amal soleh ni, kena iman tahap yang Allah mahu. Tak sampai, pun ahli neraka je. Sebab Allah bagi tahu, tidak aku jadikan manusia ni, tidak aku jadikan hidup dan mati ni, melainkan untuk melihat siapa di antara kamu yang baik amalannya. Amalan yang baik itulah dia punya klimak yang penting. Tapi amal yang baik tak dapat kalau iman yang tak cukup ke tahap yang Allah mahu. Kita takkan dapat iman kalau tak buat kerja mencegah mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Sebab itu siapa yang masih degil tak nak buat apa saya cakap ni, orang yang rugi. Buatlah. Pertama sekali kena bagi masa di tempatan sehari 45 minit ke 1,5 jam. Pergilah ke rumah-rumah setiap orang, Islam atau tak Islam. Kemudian dalam sebulan 3 hari 4 hari untuk mencegah mungkar di bandar. Setahun keluarlah 20 hari, 40 hari, 60 hari, 4 bulan untuk mencegah mungkar di seluruh dunia. Dengan harta dan diri, dengan cara Nabi SAW, dengan niat Allah suka. Sehingga Allah suka. Pasti inilah jalan untuk membuat iman yang ada pada kita kuat ke tahap yang Allah mahu, malah lebih, supaya amal baik kita datang. Dengan amal baik inilah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Selamat dari api neraka.